Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anas bin Cik Omar, nombor metrik 290038. Bersama dalam kumpulan saya, Kevin anak Joseph, nombor metrik 289313, dan Muhammad Ikram Arif bin Muhammad Taufik, nombor metrik 289362. Kumpulan kami akan membentangkan transformasi digital dalam sistem pendidikan yang disediakan untuk Dr. Muhammad Heri Muhammad Nasir. Saya Muhammad Ikram Arif bin Muhammad Taufik, nombor metrik 289362. Pendahuluan. Apabila Kerajaan Malaysia mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara, maka seluruh aktiviti masyarakat mula terbatas. Para pekerja tidak dibenarkan keluar bekerja seperti biasa, manakala para peniaga tidak dibenarkan berniaga serta para guru dan murid-murid juga tidak dibenarkan pergi ke sekolah untuk meneruskan aktiviti pendidikan. Tujuannya supaya penularan wabak COVID-19 dapat dikekang dan dihalang daripada terus merebak dan menjadi semakin parah. Pada saat inilah kita dapat menyaksikan sektor pendidikan, pemasaran, sektor awam malah hampir keseluruhan aktiviti masyarakat telah ditransformasi daripada penggunaan kaedah tradisional ke arah penggunaan kaedah digital. Transformasi ke arah digital ini sangat penting untuk membantu para peniaga terus kekal bertahan dalam perniagaan mereka, memastikan para pelajar tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan. Para pencari kerja sentiasa meningkatkan kemahiran dan kebolehan melalui kursus dalam talian, serta setiap ahli keluarga dapat berhubungan antara satu sama lain. Definisi transformasi pendigitalan. Transformasi digital adalah proses perubahan yang berlaku di dalam semua kegiatan manusia, seperti perkhidmatan pendidikan swasta ataupun kerajaan, daripada secara manual kepada digital dengan memanfaatkan teknologi yang sedia ada. Transformasi digital juga boleh difahami sebagai perubahan organisasi yang melibatkan sumber manusia, proses, struktur melalui penggunaan teknologi dan model bagi meningkatkan prestasi kerja. Transformasi digital juga mampu melakukan inovasi dalam mana-mana aspek pekerjaan dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Menurut Hadiono dan Santi, transformasi digital adalah suatu proses evolusi yang bertunjangkan kemampuan yang dimiliki dan teknologi digital dalam menghasilkan atau mengubah proses operasi dan pengalaman pelanggan sehingga mewujudkan nilai yang baru. Meskipun transformasi digital lebih tertumpu kepada sektor perniagaan, namun ianya juga memberi kesan kepada organisasi lain seperti kerajaan dan swasta, sektor pendidikan serta sektor perkhidmatan yang memanfaatkan teknologi sedia ada yang baru muncul. Kefungsian transformasi digital. Transformasi digital berfungsi membantu membangunkan kemampuan teknikal dan manusia dalam menghasilkan kerja yang produktif. Jika dahulunya setiap data didokumentasikan secara manual, memerlukan masa dan tenaga yang banyak bagi menyelesaikan sesuatu tugasan. Kini dengan perkembangan teknologi digital, setiap dokumen dapat disimpan secara lebih baik dan tersusun. Beberapa bidang yang telah melakukan transformasi ini seperti pendidikan dengan e-learningnya, perdagangan dengan e-dagang, perbankan dengan e-banking, pemerintah dengan e-government dan masih banyak lagi yang lain. Dan yang paling penting adalah peningkatan efisien dan efektif dalam penyusunan setiap dokumen dengan menggunakan database. Di antara kepentingan transformasi digital adalah untuk mengurangkan penggunaan kertas atau disebut paperless, yang mana suatu bukti transaksi yang berupa dokumen telah digantikan dengan database sehingga menjadi lebih mudah, fleksibel dan dapat diakses setiap masa. Perubahan ini membawa kesan yang baik terhadap alam sekitar. Bagi sektor ekonomi, transformasi digital sangat penting kerana ia dapat membuka lebih banyak peluang untuk bersaing ke pasaran global. Dengan penggunaan teknologi digital, ia mampu memberikan sesuatu yang baru bagi pedagang tempatan dalam membentuk penambahan nilai, penambahan produk atau dengan komponen digital yang ada.
Begitu juga ia memberikan kemudahan para pelanggan untuk memesan produk atau melakukan pemesanan tentang berbagai hal lain dengan mudah dan murah. Saya Kevin Joseph, nombor metrik 289313. Seterusnya, kebaikan dan keburukan transformasi digital. Kebaikan transformasi digital. Perkhidmatan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Transformasi digital memastikan perkhidmatan menjadi lebih bersepadu, terangkum dan selamat dilaksanakan. Pelbagai maklumat dapat dimuat naik di dalam platform digital supaya dapat diakses oleh pengguna. Dengan kata lain, pengguna akan mendapat perkhidmatan yang betul dengan masa yang bertepatan. Ia juga mengurangkan kos dan masa rakyat kerana mereka tidak perlu mengunjungi semua agensi bagi mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan. Seterusnya, faktor utama dalam dimensi pemakasaan ekonomi. Digital telah dilancarkan oleh kerajaan Malaysia bagi mempercepatkan lagi transformasi digital yang bertujuan membangunkan ekonomi negara yang lebih mampan dan maju dari segi teknologi menjelang 2030. Dalam masa yang sama, ia mengambil kira faktor-faktor lain termasuklah ekonomi berpasikan rakyat, teknologi hijau, tenaga boleh diperbarui dan menangani perubahan iklim. Seterusnya, keburukan transformasi digital. Ancaman kepada penerbitan buku bercetak. Menurut Gilbert, mereka yang beranggapan bahawa transformasi digital memberi keburukan adalah kerana melihat perkembangan tersebut sebagai satu ancaman terhadap dunia penerbitan buku bercetak. Antara kegusaran mereka ialah mereka risau kewujudan e-buku akan menyebabkan pasaran buku bercetak merendam. Kajian oleh Nielsen terhadap trend penjualan buku bercetak di e-buku di Amerika Syarikat mendapati bahawa penjualan buku cetak dilaporkan mengalami penurunan sebanyak 82 juta naskah dalam tempoh 4 tahun, iaitu daripada 718 juta naskah tahun 2010 pada 636 juta naskah pada tahun 2014, berbanding jumlah e-buku yang dijual yang meningkat sebanyak 155 juta unit dalam tempoh yang sama. Seterusnya, tenaga manusia semakin diimbangi oleh pendigitalan. Menurut kajian terkini oleh Roland Berger, hampir 600 cawangan perbankan runcit di Malaysia dijangka tutup dalam tempoh 10 tahun akan datang. Begitu juga satu kajian yang dijalankan oleh sebuah syarikat perunding termuka di Eropah yang bertajuk Branching Out: The Future of Retail Banking Network. Pengecilan operasi perbankan terjadi selaras dengan perkembangan teknologi kewangan yang menyebabkan pelanggan beralih kepada perkhidmatan digital. Menurut kajian yang dijalankan oleh firma ekonomi Ford, dianggar lebih 20 juta kerja sektor pembuatan akan digantikan dengan teknologi robot. Dengan pembangunan perindustrian robotik baru, ia diamalkan mampu mengisi kekosongan 1.6 juta kerja kosong dalam sektor pembuatan untuk 10 tahun akan datang, dan sekali situasi ini akan menjadikan peluang pekerjaan kurang mahir. Seterusnya, transformasi digital dalam PDP beri manfaat buat masyarakat. Aktiviti di sektor pendidikan mula berubah daripada kelas seperti fizikal kepada kelas secara dalam talian. Di Malaysia, pembelajaran di talian melalui Massive Open Online Courses adalah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 bagi menyokong agenda lonjakan pembelajaran dalam talian tahap global. Usaha ini juga boleh dilihat sebagai salah satu inisiatif pihak kerajaan dalam menjayakan transformasi digital yang diusahakan sejak 2017 dan mula mendapat perhatian serius dan meluas dengan pengambilan sistem TVN-TV7 dengan penjenamaan semula sebagai Didik TV untuk menjadikan saluran pendidikan perdana dalam talian. Walaupun setengah pihak menganggap bahawa pembelajaran di atas talian lebih menyumbatkan kos, namun masih ada yang berpendapat bahawa pembelajaran atas talian ini menyebabkan gangguan pada pembelajaran yang lebih. Pembelajaran dalam talian melalui platform MOOC mewujudkan peluang dan cabaran bagi masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Malaysia. Walaupun pembangunan MOOC bukanlah sesuatu yang mudah, namun piawaian kualiti global menjadi penanda aras terhadap masa depan sistem pendidikan tinggi Malaysia yang menjadikan pembelajaran dan talian sebagai satu akses serta equity dalam memastikan kumpulan pelajar yang kurang
berpeluang dalam bidang ekonomi dan memanfaatkannya. Selain itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ini perlu diperkemaskan lagi dengan mewujudkan satu dasar pembelajaran dalam talian yang nyata bagi menentukan semua pihak melakukan peranan masing-masing untuk memastikan hasrat ini tercapai. Kurikulum yang dibangunkan juga terus disesuaikan dengan pembelajaran dalam talian, termasuk berpusatkan murid yang mengambil kira isi kandungan pelajaran, pendekatan pembelajaran dan cara penilaian yang berbeza daripada kaedah konvensional. Memang tidak dinafikan terdapat pelbagai latihan sudah dianjurkan oleh kementerian yang bertujuan mempertingkatkan kemahiran guru membina bahan pengajaran digital. Namun penekanan juga harus diberikan kepada latihan kemahiran bagaimana mengendalikan pengajaran dalam talian yang berbeza dan pengajaran di dalam kelas berdasarkan situasi yang terpisah di antara guru dan murid. Sistem persekolahan setiada juga akan mengalami perubahan memandangkan kaedah penjadualan pengajaran guru akan mengambil kira waktu persediaan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas bin Cik Omar, nombor metrik 290038. Cabaran transformasi digital terhadap sektor awam dan swasta. Yang pertama, mengenal pasti penerima gunaan pemikiran digital first dan teknologi digital dalam sektor awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zaki, pemikiran digital dan peningkatan penggunaan teknologi digital dalam sektor awam serta keperluan dalam membangunkan tenaga kerja adalah aspek yang perlu dititik beratkan. Hal ini kerana langkah itu penting bagi membangunkan tenaga kerja dengan mendepani lanskap pekerjaan di masa hadapan, di samping menyediakan infrastruktur jalur lebar dan teknologi digital yang berkualiti. Menjelang 2025, sektor awam harus memastikan 100% penjawat awam celik digital dan 80% perkhidmatan kerajaan berada dalam talian sepenuhnya. Ancaman yang kedua adalah ancaman keselamatan cyber. Keselamatan cyber kini memasuki arus perdana. Ancaman keselamatan cyber boleh menggugat organisasi, infrastruktur dan menyebabkan kerugian yang banyak. Bukan itu sahaja, ia juga mampu membuka ruang kepada penggodam yang tidak bermoral untuk melaksanakan serangan terhadap dana serta data kerajaan maupun syarikat swasta. Kesan ancaman ini boleh memudaratkan serta kehilangan kewangan dan data serta kerosakan yang tidak dapat diperbaiki kerana ia melibatkan reputasi dan kredibiliti. Oleh itu, sekiranya dibiarkan, potensi kerugian adalah besar, memandangkan peranan ekonomi digital yang semakin meningkat dan peningkatan sumbangannya terhadap industri ICT dan ekonomi Malaysia. Antara kejadian yang sering berlaku adalah penipuan, pencerobohan, gangguan internet, spam dan penggodaman oleh golongan yang tidak bermoral. Dengan peningkatan golongan profesional, keselamatan cyber di seluruh dunia harapnya mampu melindungi setiap organisasi dari risiko serangan atas talian. Berdasarkan laporan Keselamatan Cyber Malaysia, Pusat Bantuan Cyber 99 merekodkan 8,226 kes keselamatan cyber pada September 2020. Lantaran itu, untuk meningkatkan ekosistem keselamatan cyber negara, 3 aspek penting perlu dipertimbangkan, iaitu faktor manusia, jalinan proses dan teknologi. Wujudnya transformasi teknologi digital memberi banyak manfaat, namun kita tidak boleh lalai akan kepentingan keselamatan bagi memastikan keselamatan pengguna. Kesimpulan transformasi digital, semua sektor yang ada di seluruh Malaysia bukan sahaja perlu memastikan mereka bersedia dari segi fizikal, bahkan mental, dan harus berjiwa besar dalam menempuhi transformasi digital. Pada masa yang sama, tenaga profesional juga perlu ditingkatkan dalam memastikan kestabilan dalam teknologi digital. Selain itu, penggunaan teknologi digital yang kreatif dan inovatif turut membantu dalam mempercepatkan transformasi digital. Begitu juga dengan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, tidak terhad dari segi suntikan modal semata-mata, malah mencakupi aspek latihan, bimbingan dan pementoran.
Semuanya bagi memastikan kerjaan transformasi digital mampu bergerak sering negara maju yang lain. Langkah menyeluruh yang diambil oleh pihak kerajaan membuktikan keprihatinan pemimpin negara dalam memenuhi keperluan masyarakat dalam menghadapi perubahan pada era revolusi industri 4.0 dengan harapan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap potensi transformasi digital terhadap pembangunan negara. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.